niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu, tahun iman maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar patuh pada thayyibah wa rabbul ghafur. Sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk sama-sama meneruskan talaqi kita online pada malam ini, iaitu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-50 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih kepada Al-Fadil, saudara pengurusi majlis, Ustaz Mang, pihak penganjur, seterusnya muslimin muslimat yang mengikuti pengajian live pada malam yang mulia ini. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita kena berhenti awal sikit sebab ada pihak penganjur minta berhenti awal sikit. Ada hal-hal yang tertentu. Jadi insya-Allah dalam pukul 10 kita berhenti. Mana-mana soalan yang ada pada malam ni kita akan jawab malam esok insya-Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya mana? Katanya wa yu'fa an mahall istijmarih walau hamala mustajmiran batalat fil asah. وقيل الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا. Maksudnya wa yu'fa dan dimaafkan. Wa yu'fa dan dimaafkan. Maksud dimaafkan. Maksud dimaafkan adalah benda ni najis. Dia lain, dimaafkan lain, suci lain. Dimaafkan lain, suci lain. Kalau kata dimaafkan, maksudnya dia adalah najis. Cuma najis yang dimaafkan. Itu kita kena faham. Wa yu'fa an mahall istijmarih. Baik. Dimaafkan tempat istijmarnya. Tempat istijmarnya adalah tempat, apa makna tempat istijmar? Seorang seorang yang beristinja dengan batu. Seorang yang beristinja dengan batu. Maka apabila dia istinja dengan batu, maka tempat istijmar tersebut masih lagi ada asar bagi najis. Sebab istinja dengan batu dia berbeza dengan istinja dengan air. Istinja dengan air ia menghilangkan ain dan menghilangkan asar. Sifat-sifat najis semua hilang. Tapi kalau istinja dengan batu dan seumpamanya ia menghilangkan ain najis, tetapi dalam masa yang sama asar masih lagi ada. Mungkin bau masih lagi ada. Maka tempat tersebut dimaafkan. Walaupun masih lagi ada asar najis, tapi tempat tersebut dimaafkan. Maksudnya, orang yang istinja dengan batu dan seumpama batu, boleh dia sembahyang walaupun masih lagi berbau pada tempat tersebut. Okey. Jelas tak? Baik. Jelas, ha? Katanya, walau hamala mustajmiran batalat fil asah. Sekiranya menanggunglah ia kembali kepada seorang yang sembahyang. Dia tanggung mustajmiran, orang yang istijmar. Orang yang istinja dengan batu tadi. Dia tanggung. Ketika tu katanya batalah sembahyangnya, batalat ay batalat salatuhu fil asah, mengikut kaul asah. Batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya fil asah. Batalat ay batalat salatuhu fil asah, batal sembahyangnya mengikut kaul yang asah. Okey, soalannya kenapakah batal? Orang yang sembahyang yang dia pikul, dia tanggung. Orang yang istijmar, kenapakah batal sembahyang dia? Sedangkan orang yang istijmar, tempat istijmar dia adalah dimaafkan. Kata ulama, dimaafkan tempat istijmar tersebut adalah kerana hajah. Kerana keperluan. Okey, boleh faham? Dimaafkan tempat istijmar kepada mustajmir, kepada orang yang tersebut, kepada tuang dia, adalah kerana hajah, kerana keperluan. Dan yang elok dah. Memang perlu
dimaafkan. Tetapi menanggung orang yang istijmar dalam sembahyang, adakah di situ ada keperluan? Tidak ada keperluan. Kerana tidak ada keperluan itulah tidak dimaafkan bagi dia. Okey, jelas? Jelas tak? Dimaafkan tempat istijmar kerana hajah. Sedangkan orang yang sembahyang tiba-tiba dia bawa, dia pikul, dia tanggung, mustajmir, maka ketika itu tidak ada hajah. Bila tidak ada hajah, maka dimaafkan tak untuk dia? Tidak dimaafkan. Itu maksudnya. Katanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batalat fil asah. Batallah ia fil asah. Mengikut kaul al-asah. Jadi bermakna muqabil al-asah mengatakan bahawasanya tidak batal. Dan khilaf di antara al-asah dengan muqabil asah adalah khilaf yang kuat. Tapi pandangan mu'tamad kata batal. Baik. Dah macam mana boleh tanggung? Okey, kalau kita kata tanggung mustajmir. Okey, kita boleh letak tanggung mustajmir begini. Okey, tanggung mustajmir masa duduk, kita tahu dah dia mustajmir. Masa duduk, pergi duduk atas kita. Masa kita duduk, pergi duduk atas kita. Kita tahu dia mustajmir. Maka batal mengikut dia al-asah. Melainkan kalau kita tolak selalu. Okey, nampak kan? Tapi kalau kita tak tahu dia saat ni tu basuh dengan air ke, basuh dengan batu ke, tak tahu dia menanggung najis ataupun tidak, itu tak ada batal. Sebab kita syok. Katanya waqinu syari'il mutayaqqanu najasatuhu. Dan tin makna tin. Tanah. Asy-syari' mana benda syari'? Syari' ini jalang. Tanah jalang al-mutayaqqan najasatuhu. Al-mutayaqqanu na'a kepada tin. Tanah jalang, tanah yang diyakini najasatuhu, najisnya. Diyakini najisnya. Tanah jalang yang diyakini najis. Campur dengan najis, taik lembu, taik kambing. Yu'fa anhu. Khabar bagi tin. Dimaafkan minhu. Yu'fa minhu. Kan yu'fa anhu. Bukan dibaca yu'fa anhu. Yu'fa anhu kan? Minhu. Tapi sebenarnya biasanya yu'fa an. Biasa begitu. Anhu. Biasa yu'fa anhu. Sebab anda baca anhu berapa kali. Sebab atas tengok atas. Wa yu'fa an. Mahal istijmarihi. Biasa tak? Biasanya yu'fa an. Biasa. Baik, yu'fa minhu amma yata'adzaru lihtirazu minhu ghalibah. Dimaafkan daripadanya, daripada tanah yang diyakini najis, tak ni tanah jalang tu lah. Dimaaf amma daripada barang. Daripada perkara yang yata'adzaru lihtirazu minhu, yang teruzur, yang tidak boleh. Al-ihtiraz, nak jaga minhu daripadanya ghaliban, pada ghalib kebiasaan. Jadi tanah jalang, hak yang diyakini najis, kita lalu situ. Jadi apabila kita lalu situ akan kena kaki kita. Kena bak kain kita hak bawah tu. Dah nak elok dah. Pada ghalib dah nak elok dah. Okey, tu mana ta'azzar al-ihtir. Ya ta'azzar makna di sini ya ta'assar. Maksudnya payah untuk dielok. Maka hak yang kena di kaki kita, hak yang kena di kain kita, walaupun najis ia dimaafkan. Dia boleh faham? Walaupun najis tetapi ia dimaafkan. Terimang berapa orang kaki? Semayang, berapa orang kaki kau? Tanah campur dengan ikat lembu duduk kaki. Tapi benda tu dia nak elok dah sebab memang dia mari dia lalu waktu jalan. Ni masalah jalan kaki lah. Dah nak elok dah. Atau payah untuk elok. Maka hak yang kena pada tubuh badan dia adalah dimaafkan. Hak yang kena pada kain dia dimaafkan. Tapi dimaafkan bahagian hak yang benda, hak yang payah nak elok. Tapi kalau bahagian hak yang mudah nak elok tapi kena juga, itu tidak dimaafkan. Ia jalan molek-molek sampai kat tahi tu. Ia jalan resel lipat. Ia resel lipat. Habis. Kena.
tamti. Kat lain boleh-boleh ada je lah. Jadi sampai situ. Jadi pening kat mana tahu. Contoh. Maka tidak dimaafkan benda yang tidak payah untuk kita kena ingat benda ni dimaafkan tanah hak yang diyakini najis. Tanah hak yang bercampur dengan najis hak yang diyakini tu. Kenapa dimaafkan? Kerana payah untuk dijaga. Jadi bermakna kalau mudah untuk dijaga dimaafkan ke tak? Tidak. Tu kita kena ingat alasan dia. Al-amru idza dhaqa ittasa'. Perkara apabila sempit dia jadi luas. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesusahan dia menarikkan kemudahan. Baik. Katanya wa yakhtalifu bil waqti wa mawdi'ihi min ath-thawbi wal badan. Dan berbezalah ia. Berbezalah ia kembali kepada mana? Al-ma'fu anhu. Suatu hak yang dimaafkan daripadanya saat ni. Benda tanah hak yang diyakini najis hak yang dimaafkan tu. Berbeza bil waqti dengan waktu wa mawdi'ihi dan tempatnya min ath-thawbi wal badan daripada kain dan tubuh badan. Berbezalah ia benda hak yang dimaafkan dengan waktu. Maksud benda berbeza dengan waktu. Okey. Dia perhati molek kita ada kita tak tempat kita lah mudah nak faham. Tempat kita ada benda musim panas, lepas tu kita ada musim hujan. Okey. Benda hak yang dimaaf daripada najis hak yang payah kita nak jaga saat ni. Kalau musim hujan, kita payah nak jaga sampai tahap mana? Di tubuh kita dengan di pakaian kita. Faham? Kalau musim panas mungkin tahap ni je. Kalau musim hujan lebih lagi sebagai contoh. Ataupun musim hujan kurang sikit. Musim panas lebih sikit sebab berdebu. Maka dia berbeza. Musim panas kau dah tu je. Musim hujan kau dah tu. Jelas tak? Tu maksud wa yakhtalifu ay wa yakhtalifu al-ma'fu anhu bil waqt, dengan waktu. Jelas? Okey. Kita buat contoh. Kita buat contoh Katakanlah. Kita ni kambing banyak dalam ni. Kambing banyak. Kambing banyak ni. Taik penuh. Bila ni kurang dah taik dalam ni tak? Kalau kita lepas dalam ni banyak taik dalam ni kan? Okey, duk main kat bawah, kat tepi pondok. Jadi bermakna tanah hak depan pondok, hak laluang untuk mari ke surau, nak pergi semayang, mari ke masjid nak pergi semayang. Ni sebagai contoh. Tanah tu jelah diyakini najis kerana bercampur dengan benda, dengan najis, dengan air kambing ada, air kecing kambing ada. Baik, jadi kalau dia mari saat ni tu, ada kena di kain dia, di kaki dia. Adakah wajib dia basuh? Tidak. Tak wajib dia basuh. Sebab dimaafkan. Tapi kalau dia basuh tak ada masalah. Musim hujan, mungkin ngecik tinggi sikit. Hak payah nak elok. Tapi kalau musim tak hujan, rendah sikit. Jadi bermakna dimaafkan najis tersebut pada musim hujan lebih banyak daripada dimaafkan najis tersebut pada musim tidak hujan. Itu maksud wa yakhtalifu bil waqti. Faham? Wa mawdi'ihi dan berbeza juga dengan tempatnya. Tempat daripada pakaian dan badan. Boleh faham? Berbeza juga dengan tempatnya daripada pakaian dan badan. Kalau pakaian mungkin tinggi sikit, kalau badan rendah sikit. Jelas? Habis. Dia kena urang lagu tu tidak ada faham dia maksud wa yakhtalifu bil waqti wa mawdi'ihi min ath-thawbi wal badan. Seterusnya katanya wa an qalili damil baraghis wa wanimi dhubab. Dan dimaafkan juga an qalili. Qalil makna dia sedikit. An qalili damil baraghis. Sedikit darah baraghis, jamak daripada burghus, kutu. Okey, kita ada kutu. Ada darah. Pijak. Tahu ke pijak? Tak tahu pijak? Tak tahu pijak? Kita kutu tahulah hang. Kutu atas kepala, kutu anjing, kutu babi. Dia kata, ya pijak pun lebih kurang gitu juga. Okey, darah yang daripada kutu saat ni tu dimaafkan. Tapi syarat dia sedikit. Itu maksud wa'an qalili damil baraghis. Adakah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala
Adakah benda ni hanya khusus untuk kutu ataupun segala benda binatang yang sejenis dengan kutu hukum dia sama? Kata ulama, segala jenis binatang yang seperti kutu hukum dia sama. Okey, contoh benda binatang yang seperti kutu. Okey, kita ada nyamuk yang isap darah orang. Maka darah nyamuk dimaafkan kalau sedikit. Nah, faham? Darah nyamuk dimaafkan kalau sedikit. Dia ada lalak, dia isap darah. Biasa tengok tak lalak isap darah? Biasa lalak awak yang duk main di lembu. Isap darah. Tak biasa? Tak biasa bagi lembu gitu. Baru nak bagi ambil. Baik. Jadi, darah yang ada pada lalak tersebut juga dimaaf. Tapi syarat dia sedikit. Itu maksud wa'an qalili damil baraghif. Wa wanimiz dzubab. Dan wanim. Wanim ni maksudnya tahi lalak. Tahi lalak ni bukan tahi lalak tubuh kita. Tahi lalak sungguh. Kalau tahi lalak, dimaafkan sedikit. Baik. Adakah khusus dengan lalak? Kata ulama tidak. Bukan setiap binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dia mengambil hukum yang sama dengan lalak. Maksudnya setiap tahi binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dimaafkan. Tapi syarat dia sedikit. Kita ada kabur, dimaafkan sikit. Kita ada benda, lipah, tahi lipah, dimaafkan sedikit. Kita ada tahi laba. Baju tak lama-lama jadi tahi, ada tahi laba. Maka dimaafkan. Kalau dimaafkan kalau sedikit. Sedikit Baik. Katanya wal asahu katanya wal asahu la yu'fa an kathirih. Mengikut kaul asah tidak dimaafkan an kathirihi daripada banyaknya. Banyaknya kembali kepada benda damil baraghis dengan wanimid dzubab. Jadi kalau hak sikit tu sepakatlah kata dimaafkan. Sepakat ulama kata dimaafkan. Tapi kalau banyak, tahi lalak banyak, darah kutu banyak, dimaafkan ke tak? Berlaku khilaf. Ada setengah kata dimaafkan, ada setengah kata tidak dimaafkan. Pandangan al-asah adalah dimaafkan. Tidak boleh. Tidak dimaafkan kalau banyak. Okey, boleh faham? Hanya dimaafkan untuk sikit. Jelas tak? Okey, kita ada yang pertamanya darah kutu. Lepas tu yang keduanya tahi lalak. Kalau sikit, dimaafkan. Sepakat ulama. Kalau banyak, laku khilaf. Al-asah tidak dimaafkan. Muqabil al-asah dimaafkan. Tapi tak habis lagi. Nanti kita pergi depan lagi. Wala qalinin intashara bi'araqin. Dan tidak juga sedikit. Tidak juga sedikit. Maksudnya kaul al-asah tidak dimaafkan sedikit yang intashara, yang berhamburan, yang intishar ni hak yang benda cakap kita benda intishar. Intishar hak yang tersebar cakap kita benda. Benda berhamburan. Boleh berhamburan. Bi'araq, dengan araq. Apa ni araq? Dengan peluh. Jadi kalau capur dengan peluh, walaupun sikit, tidak dimaafkan. Jelas. Kalau capur dengan peluh, walaupun sikit, tidak dimaafkan. Okey, sekarang ni tak ada sikit dengan banyak. Sikit dengan banyak. Okey, kita ada sikit, lepas tu kita ada banyak. Sekarang ni ukuran sikit banyak lagu mana? Kita sebab sikit dengan banyak ni dipanggil amrun nisbi. Nisbah je. Tak air. Allah sikitnya tak air. Tak air sikit. Allah banyaknya tak air sejak. Banyak we air. Tapi kalau nak basuh kereta, nak basuh trailer, awak bagi sejak. Orang kata sikit ke banyak? Sikit Sikit ni dipanggil nisbah je. Sekarang ni kita ukuran sikit dengan banyak bagaimana masalah ni?
Katanya wa tu'raful kathratu bil 'adati, dan diketahui kathrah banyak itu dengan adat. Dengan adat. Jadi bermakna kita sendiri yang memutuskan. Kita sendiri yang memutuskan. Ramai-ramai orang kata sikit ke banyak? Sikit-sikit, banyak-banyak. Kembali kepada adat yang memutuskan. Okey, hak tu hak yang Imam Nawawi menyebut apa yang disebut oleh Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar. Kata Imam Nawawi, qultu, berkata oleh aku, al-asahu indal muhaqqiqina. Kaul yang asah di sisi al-muhaqqiqin, di sisi ulama-ulama yang teliti. Ulama-ulama yang lebih teliti. Jadi di sana ada ulama fiqh hak yang muhaqqiq dan ada ulama fiqh yang tidak sampai kepada muhaqqiq. Kita ada mudaqqiq dan kita ada muhaqqiq. Dia muhaqqiq ni adalah, dia kalau tahqiq adalah mendatangkan masalah dan mendatangkan dalil kepada masalah tersebut. Manakala mudaqqiq ataupun tadqiq ni maksudnya mendatangkan suatu masalah dengan dalil dan mendatangkan dalil di atas dalil. Dia lebih teliti lagi lah. Kita tak makna al-muhaqqiqin, benda puak-puak muhaqqiq lah. Orang ulama-ulama yang lebih teliti. Kata Imam Nawawi, tapi al-muhaqqiqin asy-Syafi'iyah lah. Al-'afwu mutlaqah, maaf secara mutlak. Maksud dia maaf secara mutlak, sama ada sedikit ataupun banyak. Bercampur dengan peluh ataupun tidak. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan damul baraghi, berkenaan dengan wanimudz dzubab, dimaafkan sikit ataupun banyak. Atau mengikut al-asah, sebagaimana hak yang disebut oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Baik. Tapi dia ada syarat dia lah. Syarat dia bukanlah dengan sengaja. Kalau sengaja kita khenyek, dia kutu, tu tak boleh lah. Ataupun sengaja ambil tai lalat suruh begok atas kita, begok. Siap awak toilet lagi atas baju kita. Tu tak boleh lah. Baik. Katanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadamul basarati kal baraghis, dan darah basarat. Basarat ni maksudnya benda jerawat. Darah jerawat. Tengok kanik ni, tengok darah jerawat. Kal baraghis, maksud dia kal baraghis ai kadamil baraghis, seperti darah kutu. Maksudnya dimaafkan. Darah jerawat juga dimaafkan. Itu maksudnya wadamul basarat kal baraghis. Baik. Maksudnya darah jerawat dimaafkan sedikit. Okey, sepakat ulama. Banyak laku khilaf. Pandangan yang rajih sebagaimana hak yang disebut oleh Imam Nawawi, dimaafkan juga walaupun banyak. Tapi dengan syarat jangan kita hak yang jangan yang kita yang buat. Jangan kita pecek. Baik. Katanya benda. Waqila in 'asarahu fala. Oh, jadi kalau tengok waqila in 'asarahu fala, dan kata qil, jika pecek dia pecek. Jika dia pecek, akan dia kembali kepada sepatutnya dia memang kena kembali kepada damul basarat. Dia pecek darah basarat. Itulah asara asy-syakhs, kembali kepada damal basarat, fala, maka tidak dimaafkan. Sebab kerana dia yang buat. Jadi kalau kita tengok di sini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi boleh dikata qila, jadi bermakna pandangan yang lawang bagi qila sama ada mupecek ataupun tidak, dia mengambil hukum yang sama. Sikit dan banyak dimaafkan. Okay, boleh faham? Sikit dan banyak dimaafkan. Katanya waddamamilu wal quruhu wa mawdi'ul fasdi wal hijamah qila kal batharat wal asahu in kana mithluhu yadumu ghaliban fakal istihadati wa illa fakadamil ajnabi fala yu'fa. Jadi kita lagi lah sebab ni panjang juga perbahasan ni. Sebab janji kata nak berhenti pukul 10 je. Jadi malam ni kita ambil setengah jam je lah. Tapi tak apalah, kita mengharapkan ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz di atas penyampaian kitab talaki online kita pada malam ini pada siri yang ke-50. Jadi insyaAllah malam esok kita ada seperti biasa, dan mana-mana siapa-siapa yang ada soalan boleh komen di ruangan komen pada malam esok insyaAllah. Kalau dah silap saya, minggu lepas kita ada 3 soalan yang belum terjawab. InsyaAllah kita akan jawab pada malam esok insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join, yang share pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat insyaAllah. Saya selaku pihak pengajar memohon maaf jika ada kesilapan sepanjang mengendalikan dakwah online kita pada malam ini. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.